Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pagi ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum. Qaulul Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum, kesurat yang ke-12. Masalah yang ke-21, hukum makmum masbuk, bangun sebelum imam memberi salam. Maknanya makmum ketinggalan rakaat bersama dengan imam. Kemudian bila imam nak habis dia mesti menyambung apa yang tertinggal. Namun masalah kat sini ialah belum lagi imam bagi salam, baru duduk dan belum salam lagi, walaupun dah habis tahiyat, salam belum, dia bangkit dulu. Atau imam baru nak assalam, belum habis lagi, dia dah bangkit. Apa hukum? Apabila makmum yang masbuk bangun pada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal, rukun ataupun rakaat yang tertinggal lah, daripada perbuatan sembahyangnya sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah. Tu kena tengok dia punya syahid dia. Tanpa niat mufaraqah, nescaya batallah sembahyangnya. Kalau dia niat mufaraqah, artinya tak batal lah sembahyang. Bila dia nak naik, nak sambung, lambat sangat imam bagi salam, aku nak cepat, mufarakah lah, aku mufarakah. Niat mufarakah bercerai dari imam, dia pun bangkit dia tak batal. Yang batalnya ialah tanpa niat mufarakah. Dia masih dalam keadaan mengikut imam, tapi dia terus bangkit belum imam bagi salam, maka sembahyang itu batal dia. Demikianlah bandingannya batal sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Contoh, dia mula sembahyang sunat sahaja, tapi apabila aku sembahyang sunat, baik aku sembahyang zuhur lagi bagus, terus bangkit rakaat yang ketiga, juga termasuk sembahyang itu batal. Fikir-fikir daripada 2 rakaat ni, baik aku buat 4 zuhur, alang-alang sembahyang zuhur terus, zuhur pun dah masuk, buat apa nak sembahyang sunat? Mulanya niat nak sembahyang sunat, tak jadilah, maknanya dia tambah lagi 2 rakaat, batal sembahyang. Begitu juga kalau sembahyang apa pun tanpa ada niat sebelumnya, maka hukumnya batal sembahyang tersebut. Okey, ini satu bab. Bab yang ke-22. Ini masalah yang ke-22 pula. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Wajib. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah 1, musabaqah 2, musawaqah 3. 3 perkara ni. Imam, makmum, dia ada 3 perkara ni benda kena berlaku.
sama ada muwafaqah, sama ada musabaqah, sama ada musawaqah. 3 perkara. Ya, okey. Apa dia perkataan-perkataan ni? Arti musabaqah itu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Musabaqah ialah mendahului makmum akan imamnya. Senang cerita, walaupun bahasa dia tu mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Cakap je lah makmum dahulu pada imam sudah. Itu bahasa senang lah kan. Ni kadang-kadang bahasa lama, mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Kita pun mikir macam mana ni. Tak payah susah. Makmum dulu pada imam. Imam belum lagi buat, dia dah buat. Itu panggil musabaqah. Yang keduanya musawaqah. Musawaqah ialah menyertai ataupun serentak dengan perbuatan imam tadi. Sebelum ni kita dah bahas. Dia angkat takbir, macam mana salam, macam mana sama dengan imam. Kemudian sama perbuatan dengan ataupun perkataan makmum dengan perkataan imam tadi. Menyertai perbuatan atau perkataan makmum. Sama-sama lah. Imam belum amin, dia dah amin. Amin. Imam amin je, dia pun amin. Sekali. Jalan serentak. Itu dia panggil musawaqah. Lagi satu perkataan ialah muwafaqah. Manakala arti muwafaqah pula ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Mendahului gerak perbuatan imam ni atas gerak perbuatan makmum, dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atau gerak perbuatan imam. Okey, ini masalah dia panggil dia panggil muwafaqah. Muwafaqah ialah mendahului gerakan perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Sama ada imam mendahului makmum ataupun makmum kemudian daripada imam. Samalah, benda yang sama aja. Benda yang sama aja, tak ada masalah pun. Okey. Jadi dia kata hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapati ia makmum itu akan imam pada rukun itu. Dan inilah makna perkataan Kitabul Minhaj. Okey. Dia kata sekurang-kurangnya hendaklah makmum mengikut imam itu dengan sekira-kira, makmum mengikut imam ini sekira-kira makmum itu mendapati akan imam pada rukun itu. Imam tegak, makmum pun tegak. Imam rukuk, kemudian makmum pun rukuk. Kadang-kadang kita baca Fatihah lambat lah, contoh, lambat. Dah bangkit dari rukuk, tak juga lagi. Kemudian imam pun berdiri i'tidal, tak juga rukuk lagi. Imam sujud, kita masih lagi berdiri. Ni maksud dia ada hukum lain. Meninggalkan rukun yang panjang, 2 rukun yang panjang bila imam telah buat, kita tak turun juga. Kita ada pilihan, sama ada mufaraqah dengan imam ataupun kita terus ikut imam. Ini masalah lain. Itu masalah yang kita tinggalkan nanti. Itu tinggal. Sekarang ni pembicaraan dia ialah janganlah sekurang-kurangnya jangan sampai imam pindah-pindah rukun lagi. Baru dia rukuk, kita pun rukuk. Dia sujud, kita pun sujud. Maksud dia mendahului imam akan makmum ataupun mentakhirkan makmum akan imam itu ialah jangan sampai keluar rukun yang lain. Walaupun boleh, nanti akan datang bahas dia. Walaupun boleh, dia dah sujud dah, kita baru nak rukuk. Dia duduk atau sujud, kita baru nak i'tidal. Boleh ke? Boleh. Nanti akan datang perbahasan dia. Tapi sebaik-baiknya ialah muwafaqah ini, dia turun rukuk, kita pun turun. Dia tamakninah, kita pun tamakninah lah. Dia bangkit tegak, kita pun nyusul bangkit tegak. Itu sekira-kira perbuatan makmum dengan imam yang dia panggil sebagai muwafaqah. Muwafaqah. Okey. Itu dalam Kitabul Minhaj. Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang dengan bahawa mentakhirkan gerakan makmum
dengan gerakan imamnya seperti mana perbuatan sahabat-sahabat. Ini dalam kitab lah, dia kata dalam kitab Minhaj, sebaik-baiknya itulah dia. Maksud dia, imam rukuk, kita pun turun rukuk. Imam bangkit, kita pun sama-sama bangkitnya. Imam sujud, kita pun turun sujud. Ini yang dimaksudkan muwafaqah berserta dengan imam. Okey. Nabi sembahyang di belakang Rasulullah SAW ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka kerana sujud sehingga mereka melihat Rasulullah SAW masuk sujud. Masuk sujud tu apa? Masuk sujud ni ialah dah sampai dahi ke lantai. Tak. Kalau Nabi baru membongkok, baru sahabat tak ikut lagi. Kita kan kadang-kadang, dialah nak cepat juga kan. Kadang-kadang imam dah orang lama kan, orang tua kan. Dah 70, dia nak adjust macam-macam kan. Lambat dah sikit nak turun. Kita tak nyempat-nyempat nak turun lah. Lambat dia ni. Dia dah nak turun, kita pun nak start nak turun. Nanti dulu. Tu saya kata, saya tengoklah macam Syekh Abu Zaki sembahyang kan. Dia kadang dia uzur, dia tak sihat kan. Dia lambat. Apa satu orang kena faham mengikut dia. Tengok betul-betul. Dia dah turun sujud, baru kita turun. Jangan dia baru nak turun, kita nak turun. Sebab pertama dia uzur. Dia uzur. Yang itu jadi masalah. Dia uzur lah. Dia tak apa sihat. Jadi kita kena tunggu dia. Itu syarat dia lah. Sebab ikut Nabi ni syarat. Ada lagi satu saya tengok baru ni, dia jadi imam juga. Siapa jadi imam? Ada orang ni jadi imam. Dia lambat turun. Dia jenis turun tangan dulu. Jadi makmum ni macam mendesak dia dong. Makmum pun nak turun. Tak boleh hak tu. Tunggu dulu. Dia sakit lutut dan sebagainya. Terpaksa topang pakai tangan. Jadi kita kena faham kedudukan kita sebagai imam dan makmum. Sebab itu makmum di depan ni, kita mengharapkan makmum di depan. Kita yang di belakang tak nampak apa yang terjadi. Makmum depan ni, makmum belakang ni dia akan tengok. Kalau ini dah turun sekarang, kemungkinan besar ni turun. Kalau ini dah turun sekarang, kita memang tak nampak, kita pun turun. Sila-sila kita dulu sujud pada imam. Pasal itu, barisan depan ni tengok betul-betul kedudukan imam tadi. Jangan sampai makmum yang di belakang nanti mendahului imam sebab tak nampak. Jadi kita tengok, dia kata zaman Nabi dia turun bukan membongkok tapi turun sampai sujud, maka dia kata barulah sahabat sujud. Dia dah bangkit tegak, barulah sahabat bangkit daripada sujud. Okey. Itu masalah yang ke-22. Masalah yang ke-23, huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Ini baru masuk huraian hukum dia. Pertama, orang yang sembahyang berjamaah tidak simpang ia daripada tiga bahagian ni. Dia tak akan benda ni tak jadi, mesti jadi inilah salah satu ni. Muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Mesti ada tiga ni. Maka dia kata musabaqah itu iaitu mendahului gerakan sembahyang makmum atas gerakan sembahyang imam. Ini dia panggil tadi musabaqah ialah mendahului gerakan sembahyang makmum atas gerakan sembahyang imam. Dan musawaqah itu serentak gerakan sembahyang makmum dengan gerakan sembahyang imam. Manakala muwafaqah itu gerakan perbuatan imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum dan mentakhirkan gerakan perbuatan makmum dengan gerak imamnya dengan sekira-kiranya. Makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu seperti ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini masalah tadilah. Ini masalah yang disebut yang masalah ke-22 tadi. Itu masalah 22 tadi. Okey. Dia kata ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah SAW, dan tiga bahagian itu ada di antaranya haram. Daripada tiga-tiga ni, muwafaqah, musabaqah ini dan juga musawaqah ini, dia kata ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah SAW dan tiga bahagian itu ada di antaranya hukum. Pertama haram, yakni membatalkan sembahyangnya. Yakni apa dia? Hukumnya seperti mendahului makmum akan imam dengan dua rukun. Mendahului makmum akan imam dengan dua rukun. Dan di antara haram hukumnya, tetapi tidak batal sembahyang seperti mendahului ia akan imam dengan satu rukun yang bukan takbiratul ihram.
dan salam, dengan syarat ia tidak berniat putuskan qudwah ikut imam dan ia masih tunggu di tempatnya. Okey, baik. Tengok, ni masalah sulit sikit ya. Dengar baik-baik. Dia kata, okey, ada di antaranya haram. Ya, ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang hukumnya. Ni. Apa misal dia? Misal dia ialah mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Makmum mendahului imam 2 rukun. Apa dia rukun? Pertama, i'tidal, kemudian rukuk. Okey, rukun kan? Makmum dah mendahului 2 rukun ini. Dia kata kalau dia mendahului 2 rukun ini, iaitu hukumnya dia kata haram dan membatalkan sembahyang. Imam belum rukuk, kita dah rukuk. Imam belum apa-apa, kita rukuk, lepas tu kita i'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kan? 2 rukun tak? Imam belum lagi rukuk. Ini dia kata hukumnya haram, membatalkan sembahyang. Seperti dia kata apa? Mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Ni satu bab. Dan di antara hukumnya, di antara haram hukumnya tetapi tidak batal sembahyang. Ni yang kedua. Haram hukum mendahului dia, tapi sembahyang tak batal. Yang tadi haram hukumnya batal. Okey, tengok yang kedua. Antara hukumnya haram hukumnya tapi tak batal sembahyang seperti. Okey, tengok nah. Mendahului ia akan imam dengan 1 rukun. Perbuatan tu haram tapi tak batal. Okey, ini masalah kedua. Jadi masalah pertama kan? Ini masalah kedua. Masalah kedua ni ialah hukumnya haram tapi tak batal sembahyang. Apa contoh? Imam dia kata mendahului ia akan imam. Siapa ia ni? Mendahului makmum akan imam dengan 1 rukun yang bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram batal. Mendahului makmum takbiratul ihram imam batal lah. Mendahului salam makmum tak niat mufaraqah batal lah. Itu kes batal lagi, itu kita dah bahas sebelum ni. Okey. Ini dah dia mendahului imam akan perbuatan imam itu 1 rukun. Rukun tu bukan takbiratul ihram, bukan salam. 2 ni tak boleh 2 ni batal hukum dia. Kalau dia dahului. Okey. Dan salam dengan syarat, ada syarat dia pula. Syarat dia apa? Syarat dia tunggu di tempatnya. Okey. Bila dia rukuk, 1 rukun kan? Dia tunggu imam ni rukuk. Dia lah dulu pada imam. Siapa imam ni? Kau imam ke dia ni? Jadi dia dah terdahulu lah. Dia dah di belakang tu. Allahu Akbar. Tengok imam tak rukuk lagi rupanya. Dia pun tunggu dengan 4 rukuk tu. Imam dah turun, barulah dia sama-sama imam. Batal ke sembahyang ni? Dia kata perbuatan tu hukumnya haram, tapi sembahyangnya tidak batal. Biasanya apa yang terjadi ni? Biasanya waktu sujud, kita tak dengar imam bangkit kan? Kita tak dengar imam Allahu Akbar, tak dengar. Duduk belakang tu. Angin pula kuat, tak dengar. Tiba kasa dah lama sangat, bangkitlah. Dah bangkit dah imam. Bangkit, tengok Allah, imam sujud lagi rupanya. Sudah. Jangan buat apa dulu. Duduk sujud tu. Duduk antara sujud tu, duduk Tunggu imam bangkit. Boleh tak? Boleh. Perbuatan tu haram, berdosa kan? Tapi tak batal sembahyang. Persoalannya sekarang, tak nak batalkan sembahyang tu dulu. Habis apa gunanya sembahyang haram? Dah macam mana, bukan kita sengaja. Kita bangkit, ingat dah bangkit. Rupanya tak bangkit lagi. Tak dengar dia cakap, perlahan sangat. Maka dia kata, semendahului, dia kata akan perbuatan imam ini tidak batal, tapi hukumnya haram. Dengan syarat, ada syarat dia. Apa syarat dia? Tidak niat
berniat putuskan ikut imam. Dengan syarat yang dia buat tadi tu kan. Dia tak putuskan dia ikut imam. Dia tak mufarakah lah maksud dia. Dia duduk tu, dia tak niat putus, dia masih ikut imam. Dia niat masih ikut imam lagi lah. Dia tunggu imam ni. Mana? Sembahyang batal? Sembahyang tak batal. Boleh ke macam tu? Boleh. Sebab dia kata apa kat sini? Dia kata, dengan syarat ia tidak berniat putuskan ikutan imam. Kedua, ia masih tunggu di tempatnya. Okey. Atau seperti mendahului ia dengan rukuk selepas ia membaca Fatihah. Baca Fatihah, rukuk atau sujud selepas ia i'tidal, tetapi luput ia pada jamaah dan di antaranya makruh. Okey. Masalah dia perbuatan tu haram tapi tak batal sembahyang. Kemudian dia tak dapat pahala jamaah. Walaupun dia berjamaah tapi tak dapat pahala jamaah. Aku tak putuskan dengan imam. Aku tak niat putus dengan imam. Tak, walaupun dia tak niat putus dengan imam, dia luput pahala jamaah. Dan ini dia kata kesan dia lah tak batal, haram perbuatan tu, kemudian tidak dapat pahala jamaah. Maknanya dia kata tetapi luput ia pahala jamaah. Dan di antaranya lagi makruh dan luput ia pahala jamaah iaitu orang musawaqah dengan perbuatan imam. Ini lagi satu. Ini masalah yang seterusnya. Apa dia? Masalah makruh dan luput ia pahala jemaah, iaitu siapa? Orang yang serentak dengan perbuatan imam. Imam angkat, dia angkat, imam turun, dia turun, serentak kan? Maka hukumnya makruh perbuatan tu. Pahala jemaah, luput pahala jemaah dia. Rugilah, penatlah kita sembahyang berjemaah. Konon-konon dapat pahala 27, tak dapat apa sebab luput pasal dia kata serentak musawaqah dengan imam. Dia yang betul bagaimana? Yang mula-mula tadi, imam rukuk, kita pun turun, imam bangkit, kita pun bangkit. Dia macam tu. Itu yang dapat pahala berjemaah, itu yang betulnya lah. Dan dia kata, antaranya lagi sunat hukumnya. Ini masalah lain. Sunat hukumnya dan dapat fadilat jamaah dengan sempurna, iaitu 27 atau 25 darjat, dan iaitu kaifiat sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi yang dapat 27 tu macam mana? Yang sahabat tunjuk, bila imam rukuk, hendaklah kamu rukuk, imam i'tidal, hendaklah kamu i'tidal, imam sujud sampai bawah, barulah kamu sujud. Itu baru dapat fadilat berjamaah, baru dapat 27 darajah ataupun 25 darajah. Okey. Selesai bab tu tak faham tanya ya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kadang nak tanya ustaz tengah ngajar macam mana dekat interrupt ustaz, tak payah. Tanya je waktu ingat tu. Sebab maklumlah kita ni kalau tangguh-tangguh kan langsung tak ingat. Nak tanya dia kan. Pergi tanya kalau ustaz tengah ngajar, kau terganggu lah ustaz, tak payah. Dan saya tanya je. Waktu ingat tu tanya. Sebab kadang-kadang kita tunggu-tunggu, nak tanya tak. Nantilah dulu, sekarang habis yang tanya. Habis sekarang, alah lupa dah apa aku nak tanya tadi. Besok lagi lupa, bulan depan lagi lupa, lupa buat selama-lamanya. Pasal tu tanya waktu ingat, jangan tangguh-tangguh. Ya. Sebab ini masalah fiqh ni kena cepat. Okey, selesai masalah musabaqah dan juga muwafaqah. Selesai, okey? Ini masalah wajib makmum mendahului imam. Ini wajib. Ada kalanya kena dahulu kat tau makmum mendahului imam. Bila? Kadang-kadang wajib bagi makmum mendahului imam. Ada masa wajib, bukan tak boleh. Iaitu bila? Seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempatnya. Seperti ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga kerana baca tahiyat awal. Maka wajiblah makmum mendahulunya, iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Jika ia duduk serta imam, mesti batallah sembahyangnya.
Dan disunatkan bagi makmum bahawa bertasbih, yakni baca tasbih untuk menyedarkan imam supaya ia qiyam. Ini wajib hukumnya. Tengok Dia kata kat sini masalah. Contoh. Imam duduk bukan pada tempatnya. Rakaat pertama, dia turun, sujud. Dia duduk di antara dua sujud. Dia sujud balik, dia duduk sujud lagi. Dia ingat dah ayat awal lah ni. Dia berangan kan. Ya. Jangan ingat imam tu ingat semua kan. Dia pun ada kat masa berangan dia kan. Tadi nak datang sembahyang dia, orang rumah pesan macam-macam, beli bihun lah, beli inilah, beli itulah kan. Berangan, mana nak beli bihun, kat mana bihun sedap kan. Dan nak cepat nak beli bihun punya besar satu rakaat, dia dah duduk dah. Duduk ayat awal. Dan nampak dah kat mana bihun sedap. Dia pun duduk. Dah tak. Dan sebab habis kan. Pasal bihun dah tunggu kan habis kan. Jadi kita ni tak boleh duduk. Kita duduk, tengok imam duduk, kita pun tunggu apa hal imam duduk tak bangkit-bangkit gini. Rupa imam nak tahiyat dah. Tak boleh duduk. Kita duduk kejap, tengok imam duduk lagi, kita terus bangkit. Bila kita bangkit, tengok dia duduk lagi, subhanallah. Tu. Itu yang dia suruh. Wajib ketika tu kita bangkit. Kalau kita duduk juga dengan imam, lantaklah kita ikut imam. Dia nak duduk, kita duduklah. Batal sembahyang kita sekarang. Pasal apa duduk pada bukan tempat dia? Makmum pun ingat juga. Dia pun ingat bihun juga lah. Makmum kata, imam ingat bihun, aku ingat macam-macam. Mana nak beli capati ni kan. Samalah kita duduk, mam. Batal sembahyang. Dia kita batal. Baik bangkit. Bangkit dah sampai tegak, imam masih duduk, subhanallah. Kan? Okey. Dia kata, wajib makmum mendahulunya iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Jika ia duduk serta imam masih batallah sembahyangnya. Dan disunatkan, hukumnya sunatlah bagi makmum bahawa bertasbih. Subhanallah, sunat aja hukum dah. Habis kalau tak baca dia tak bangkit-bangkit juga. Dia pun tak perasan makmum nunggu dia kan. Makmum tunggu. Subhanallah tidak, apa tidak, dia tunggu lah. Kalau kita subhanallah boleh terkejut. Allah, ada lagi satu, bangkit lagi. Ini tuan-tuan. Baik. Was-was tak boleh. Was-was dia kena ikut imam lah. Was-was tak boleh. Dia betul ke? Aku betul ke imam betul? Aku ke? Dia kena ikut imam. Dia kena ikut imam. Sebab dia was-was. Imam berkemungkinan dia yakin masa tu. Was-was lain bab. Ini kita yakin. Tapi kok semua dah bangun, apa nak was-waskan lagi kan? Ramai dengan seorang. Imam seorang. Tapi semua dah bangun dah kan? Kita pula ikut imam ni. Aku pun tak yakin juga. Betul ke tak imam? Ini dah bangkit, ini dah bangkit. Itu duduk. Tu batal main kita. Okey. Macam. Okey. Baik. Baik, boleh kita niat mufarakah. Contohnya, Tuan Haji, kita dah subhanallah pun imam buat degil dia kan. Lantaklah kau nak subhanallah ke, aku tak nak duduk. Aku nak cepat habis ni. Kan? Kita boleh mufarakah, kita niat mufarakah. Selesai masalah. Mufarakah makna tak ada pahala jemaah, apa mendadak, sembahyang kita sah. Selesai. Boleh? Boleh. Hukum dia. Okey? Okey, baik. Masalah ke-25. Okey. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah imam, tunduk rukuk. Makmum ni masbuk tapi belum habis membaca Fatihah. Imam tunduk rukuk. Kita baru dah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam Allahu akbar. Fatihah baru alhamdulillah. Ini ada dua. Satu, kalau kita masbuk tadi belum, patutnya kita terus baca Fatihah. Kita punya rajin ni Allahu akbar,
Allahu Akbar. Doa iftitah pula lagi. Maka di kala itu wajib menghabiskan Fatihah. Tak boleh rukuk lagi. Tapi kalau kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, imam pun rukuk. Kita apa nak buat? Apakah kita boleh ikut imam rukuk, tinggalkan Fatihah, atau kita menghabiskan suratul Fatihah, membiarkan imam rukuk? Tengok masalah ni. Okey. Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk ia sebelum sempurna, makmum yang masbuk menghabiskan Fatihahnya, maka wajiblah makmum itu memutuskan, yakni memberhentikan bacaan Fatihahnya. Wajib makmum tadi berhentikan bacaan Fatihahnya dan terus rukuk apabila imam rukuk, dan masa ini disebut masbuk dan di atasnya ditanggung oleh imam. Jadi yang nanggung ni siapa? Fatihah kita ni imam. Maknanya kalau dia rukuk, kita pun turun rukuk. Habis Fatihah tak habis tuan, tak apa, ditanggung oleh imam. Bengkok imam nanggung Fatihah kita. Setiap hari masbuk, setiap hari dia nanggung kita punya Fatihah. Boleh tak? Ya, ini sabda Nabi SAW. Man kana lahu imamun Fakira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang sembahyang berimam, maka bacaan imam itulah bacaannya bagi makmum yang masbuk. Tapi bagi makmum masbuknya ada dua keadaan, dua hal. Okey. Sikit kita nah. Dah 6.40. InsyaAllah kita 6.45 kita habiskan. Hal yang pertama. Okey. Kita ikut terus dia. Maknanya kita angkat je takbir Allahu Akbar, tak sempat apa pun. Tiba-tiba imam terus dia turun rukuk, kita pun Allahu Akbar. Tinggalkan semua-semua perbuatan, melainkan kita hanya mengikut imam terus. Tak boleh lagi kita nak baca Fatihah. Duduklah bismillahirrahmanirrahim. Rukuk lambat lagi kau bangkit tu. Sempat aku Fatihah. Tak. Turun rukuk. Fatihah kita dia tanggung. Siapa suka rukuk cepat sangat? Kau tahu aku masuk. Okey. Okey. Itu tadi. Jangan sampai dia ketinggalan dua rukun yang panjang tadi. Memang betul. Okey, contoh. Tuan Haji dengan Tuan Haji. Tuan Haji dah angkat takbir rukuk. Tuan Haji ni, aku tak boleh lah. Aku kena baca juga Fatihah ni. Dia baca Fatihah, kau nak rukuk lambat, kau nak rukuk lagi. Aku nak baca Fatihah juga. Dah lah baca Fatihah lambat kan? Imam dah yang tidak lah. Allah uliman abidah. Dia tak rukuk lagi. Kalau dia tak niat mufarakah, batal sembahyang dia. Baik ditinggalkan. Baik dia ikut. Kok dia, imam dah turun dah sujud, dia tak juga rukuk, batal sembahyang dia. Kalau dia tak niat mufarakah. Lagi dah batal ke? Dah batal pun tak guna buat tambah pun. Ya, betul. Betul. Kadang-kadang dia tak tahu. Banyak yang tak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang dia turun kan. Ni pun satu bab batal juga. Allahu Akbar. Okey. Imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Dia ni masbuk patutnya dia sujud lah, dia rukuk lah. Dia tak rukuk. Baru dia nak rukuk, imam pun bangkit. Tak, dia bangkit. Belum dapat tumakninah imam, maka sembahyang tu nanti batal. Kalau dia tak tambah rukun, tak tambah rakaat lain. Sebab itu tak kira rakaat. Sebab dia tak dapat rukuk bersama imam sewaktu rakaat itu tadi. Waktu rukuk. Itu nanti kita bahas panjang bab tu. Okey. Hal yang pertama dalam bab masbuk ni. Makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah dalam qiyamnya. Tu macam pada yang dekat tadi tu. Masbuk ni tadi tak sempat. Allahu Akbar. Imam pun rukuk. Imam pun geram tengok makmum ni, siapa suruh kau lambat? Kau nak ajar sekini. Imam pun ada perasaan dengki kat tengok makmum lambat-lambat kan. Dia pun kau lambat ya. Lap turun. Lantak lah kau.
Tapi kalau kita ikut, dia tak ada masalah. Kalau kita tak ikut, jadi masalah lah. Okey. Langsung baca Fatihah dalam qiyamnya seperti takbiratul ihram, maka imam terus rukuk. Atau takbiratul ihram ia pada ketika imam sedang rukuk, padahal ni keadaan tidaklah ia perlu membaca Fatihah, bahkan wajib. Ni tadi wajib wajib ia terus mengikut imam dalam rukuk, tidak ada khilaf pada hal ni. Ulama tak berselisih pendapat dalam bab ni. Wajib ikut tau. Cakap kat kawan haji tu, kalau baki tengok Zot, cakap ni, kau, aku tengok dah selalu sangat ni. Kau jangan pada, kau kena ikut imam, wajib ikut. Nak oh, dia ajak tumbuk payah. Kau apa haji kita sibuk-sibuk, aku pun salah semayang aku kan. Tak, kita bagi tahulah, tak boleh macam ni, dia ni wajib ikut. Dalam kitab wajib ikut. Kalau kau tak percaya, aku tunjukkan kitab. Ajar dia kitab kan? Tunjuk kitab juga dia. Kok kitab ni tak percaya, dia tak percaya juga, habis taksir lah kita. Dah tua-tua pun dia ajak bertumbuk, nyanyi haji. Haji kena. Ajaknya aku tumbuk, jadi aku tegur. Dosa. Dosa. Imam tengah sembahyang berhenti. Dia pun tengah rukuk kan. Dia tahu ramai makmum pun nak angkat kan. Kalau lambat-lambat kan aku nak ajar kau sikit kan. Baru kawan tu nak rukuk dah. Sami Allahu liman hamidah. Kita pun maki imam. Belakang imam ni. Aku nak dapat rakaat dibangkit. Bodoh tu imam. Tunggulah dulu. Imam pun ada niat juga. Baru kau tahu tak apa rakaat. Merasakan kau. Berdosa ni tu. Perbuatan tu berdosa lah. Niat tu berdosa. Saya dulu mula-mula macam tu kan tuan. Masa mula-mula geram tuan. Apa salah kau lambat? Tiap kali sembahyang berjemaah muka kau je lambat. Lepas tu baru kau nak kalut. Allahu akbar. Kau tunggu kau. Kau tunggu kau cakap. Dia sampai-sampai tercungat-cungat nak angkat takbir tu. Dia nak rukuk je. Amin Allahu liman hamidah. Dia tak apa rakaat. Lepas tu ada jemaah tegur. Ustaz ni tunggulah. Dah tahu kami nak. Siapa suka lambat? Jadi Ustaz tahulah kami. Tahu. Tapi berdosa lah. Perbuatan tu berdosa lah. Dia tak apa rakaat. Sembahyang kita sah. Cuma perbuatan tu berdosa lah. Sebab ada niat berdengki dengan makmum. Ada niat berdengki. Terutama sembahyang tarawih. Dan habis tu baru dia nak angkat takbir. Geram begitu. Apa tunggu kau. Ni wajib lah ikut imam. Hal yang kedua. Hal yang kedua ni makmum yang ada pada masa sedikit untuk baca Fatihah. Ni yang macam Tuan Haji cakap tadi lah. Ada masa nak baca Fatihah sikit lah. Dalam qiyamnya, padahal ia disunatkan baginya memulakan bacaan Fatihah. Apabila imamnya rukuk, maka wajib atasnya memutuskan berhentikan bacaan Fatihahnya, terus rukuk bersama imam. Jika ia tidak rukuk kerana menghabiskan Fatihah sehingga imam bangun daripada rukuknya, batallah sembahyangnya. Tu yang tadi cakap tadi tu. Dia baca juga Fatihah. Imam dah rukuk, dia tak habis. Imam dah bangkit, dia tak lagi. Maka dia kata hukumnya ialah batal. Ni. Batallah sembahyangnya mengikut satu pendapat. Dan yang muktamad, ni yang satu pendapat lah batal. Ada lagi satu pendapat kata yang utama, jika menyalah imamnya maka makruh. Satu lagi hukumnya makruh dan luput ia rakaat itu dan tidak batal sembahyang melainkan apabila imam mendahulunya dua rukun fi'li dengan sempurna. Kalau imam tu lebih dua rukun qauli, dah rukuk, dah sujud, dia tak juga rukuk lagi, maka ni rukun qauli kan, rukun perbuatan kan, maka dia kata batal lah sembahyang makmum tu tadi kalau dia tak ikut juga. Okey, faham? Ini masalah yang ke-25. Kemudian masalah ke-6 wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung lagi insya-Allah pagi besok mudah-mudahan. Kalau tak faham nanti boleh besok boleh tanya balik semula lah. Kalau ada yang masih tak faham wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna Allahumma inna qalbana qasiyah. Allahumma halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.